Assalamualaikum dan apa khabar? Saya Ras Adi Baratzi dan sekali lagi selamat datang ke rancangan Temu Janji Bersama Ras, dan pada kali ini saya bersama dengan saya adalah Yang Berhormat Senator Puan Susan Cemrai Anding, Ahli Dewan Negara. Kita akan membincangkan mengenai kesejahteraan rakyat di luar bandar. Apa khabar, Senator? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Saya terus saja kepada soalan kita, iaitu pada pendapat Yang Berhormat, adakah RMK 11 berjaya membawa perubahan pembangunan luar bandar, terutamanya di Borneo? Satu, dan mengapa pentingnya untuk pembangunan ini untuk di kawasan-kawasan pedalaman? Okey. Pada RMK 11, kalau kita tengok, saya bercakap hal Sarawak lah, ya. Sebab saya dari Sarawak. Kita ada dua ketua menteri. Ya, sebab ini dari tahun 2016 hingga 2020, ya. Tempoh rancangan Malaysia ke-11. Dan pertama ialah Tok Nan. Saya rasa YB Ras pernah dengar, ya, pasal Tok Nan. Dan lepas tu kita ada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo lah, yang kita nama singkat dia. Jadi dua ketua menteri ini telah membawa pembangunan yang rancak, ya, kepada negeri Sarawak. Untuk Tok Nan, saya boleh katakan dia yang memulakan dengan tuntutan MA63, ya, yang suatu yang sangat baik untuk Sarawak. Dari segi Datuk Petinggi Abang Jo, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo, dia memulakan pembangunan yang sangat rancak selepas itulah. Sebab dari tahun 2017, bila dia mengambil alih tampuk pemerintahan di Sarawak, banyak rancangan yang dia bawa bersama ke kawasan Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi pendapat Senator memang banyak perubahan banyak ketika RMK 12. Ya? Dari segi peruntukan yang diberi oleh Kerajaan Negeri Sarawak, dan kalau kita tengok dari segi bajet, ya, pada tahun itu memang banyak, terutamanya pada tahun 2019, 2020, banyak bajet untuk pembangunan seperti infrastruktur, jalan raya dan sebagainya lah. Ya. Baiklah, adakah pada pendapat Yang Berhormat dasar-dasar yang sedia ada mampu mengutamakan pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat? Satu. Dan apakah perlu dilakukan untuk menurunkan kadar kemiskinan di kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar? Kalau kita tengok Sarawak, sangat luas, ya. Dia sebesar Semenanjung, minus mungkin Perlis. Jadi bukan saja dia luas, tapi bentuk muka bumi yang banyak gunung ganang, sungai-sungai. Jadi indah sekali. Cabaran untuk pembangunan, terutamanya kalau kita tengok dari segi hendak menyambung satu tempat ke satu tempat yang lain, memang cabaran dia, sebab sungai yang besar. Jadi sebab itu pembangunan di Sarawak perlu kepada infrastruktur terlebih dahulu, seperti jalan raya, jambatan-jambatan. Jadi sekarang buat masa ni rancak tengah diimplementasikan projek-projek luar bandar seperti inilah. Jambatan Batang Lupa, pernah dengar tak? Jambatan yang akan menjadi jambatan terpanjang di Malaysia nanti kalau dah siap. Tengah rancak dibangunkan, dan banyak lagi jambatan lain, ya, merentasi sungai-sungai Sarawak. Jadi
bukan itu saja, dari segi asas bekalan elektrik juga, bekalan air, internet. internet, telekomunikasi. Dari segi air, misalnya kita ada projek SAWAS, Sarawak Alternative Water System, dan juga dari segi electricity, misalnya kita ada projek SARES, juga projek alternatif menggunakan solar. Jadi pembangunan ini saya rasa adalah inisiatif yang sangat baik dari kerajaan negeri dan berdaya untuk mengeluarkan masyarakat luar bandar dari kancah kemiskinan. Sebab dari asasnya kita sudah dapat memperbaiki asas-asas yang menyebabkan masyarakat masih terbelenggu dalam kancah kemiskinan. Ya. Baiklah, kita berhenti sejenak. Selepas ini kita akan membicarakan mengenai dasar-dasar. Kita teruskan nanti dan kita bercerita bagaimana kesejahteraan rakyat luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak, itu amat penting. Jadi jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana bersama kami lagi di dalam rancangan Temu Janji Bersama RAS. Saya Ras Adibaratzi dan bersama saya ialah sahabat saya daripada Ahli Dewan Negara, iaitu Yang Berhormat Senator Susan Chemerai. Chemerai ni nama unik sangat. Daripada apa ni? Sebelum kita cerita secara serius, saya nak tanya, Chemerai ni actually dia nama my great grandmother. Memang klasik nama Iban lah tu. Wow. Okey, tadi kita berbincang mengenai kesejahteraan rakyat luar bandar, dan soalan saya seterusnya, apakah pandangan Senator mengenai peta hala 7 negara yang bertujuan untuk mentransformasi negara kita Malaysia secara tuntas dan holistik yang diperlukan terutamanya ketika ini, iaitu pasca pandemik COVID-19. Jadi boleh tak Senator kongsikan sedikit? Saya rasa pertamanya kita memang perlu merancangkan ekonomi dulu, dan untuk kita merancangkan ekonomi kita perlu memperbetulkan politik, pergelatan politik dan sebagainya. Sebab saya rasa selagi politik kita tidak stabil, negara kita tidak stabil, ekonomi kita tidak dapat dipertingkatkan. Dan hanya dengan ekonomi kita dipertingkatkan, kita dapat menambah peluang pekerjaan, macam-macam lah. Dari segi peluang-peluang pembangunan infrastruktur dan lain-lain, pendidikan, semua akan bertambah baik. Semua dari ekonomi yang bagus. Jadi semua dari politik itu amatlah penting. Sangat penting, dan kestabilan politik itu perlu kepada perpaduan. Dan perpaduan itu saya rasa satu yang sangat penting, dan sebab itu saya mengalu-alukan konsep keluarga Malaysia yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kita perlukan keluarga Malaysia, saya rasa. We really need Malaysian family. Keluarga Malaysia itu amatlah penting. Terutamanya untuk kita sama-sama eratkan silaturahim, bukan saja di Semenanjung tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Penting sangat. Baiklah. Seterusnya, Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat yakin bahawa rancangan Malaysia ke-12 mampu menjadi pelonjak akhir sebelum kita memasuki gelanggang negara yang maju? Dan apakah perkara ini seharusnya, adakah pada pendapat Senator, adakah ini sesuatu yang sebenarnya kita harus lakukan sebelum ini?
perancangan Malaysia ke-12 ni bagi saya memang amat-amat baik. Tapi dia hendaklah diimplementasikan secara betul. Ya. Kalau baik mana pun perancangan, kalau implementasi dia tak baik, jadi semua tak akan jadilah. Jadi follow through itu penting ya? Ya. Jadi perlu untuk monitoring untuk pencapaiannya oleh semua yang terlibatlah, semua kementerian yang terlibat perlu mengambil mungkin schedule monitoring lah kepada KPI dan macam-macam ya. Itu perlu, dan kita perlu juga melihat kepada isu-isu ketirisan dan saya suka amat whole of government approach yang disebutlah dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, supaya ada macam bukan department tidak kerja dalam silos yang tidak boleh disebut dalam RMK 11 adalah satu penyebab mengapa rancangan Malaysia ke-11 tidak begitu menjadi ataupun tidak dicapai sebab kerja bersendirian. Jadi kalau ada whole of government approach ni sudah tentu lebih baiklah. Ya, Alhamdulillah, itulah yang kita nanti-nantikan sebenarnya, dengan harapan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri itu menjadi kenyataan. Tetapi RMK ke-12 ini hanya boleh menjadi kenyataan sekiranya kita sama-sama across the board, kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan ianya menjadi. Ya, dan bukan just it's not just talk only, tetapi kita not on paper only, tetapi agar kita dapat dirasai oleh semua masyarakat. Jadi saya sebenarnya tadi kita bercerita mengenai dasar, tidak habis tadi seronok dengar Yang Berhormat cerita apakah dasar sedia ada mampu utamakan pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat kita. Saya tengok dari segi dasarnya memang baik semua dasar untuk membasmi kemiskinan, dan saya tengok ada disebutkan bahawa kerajaan mahu mengumpul data berkenaan kemiskinan di peringkat pejabat daerah, di peringkat bahagian, dan ini sangat baik sebab supaya kita dapat the real numbers, tahu sebenar di luar sana. Jadi itu saya rasa dasar macam ini dan sangat baiklah untuk mencapai matlamat membasmi kemiskinan. Baiklah, terima kasih. Itu dia tadi dengan wakil daripada negeri Sarawak, Yang Berhormat Senator Puan Susan, yang telah berkongsi sedikit sebanyak mengenai topik kita pada hari ini. Kita berhenti seketika dan lepas ini jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Terima kasih kerana terus bersama kami di dalam rancangan Temu Janji Bersama RAS. Saya Ras Ali Baratzi dan bersama saya adalah Puan Susan Chimerai, Yang Berhormat Senator. Terima kasih kerana telah sudi bersama kami sepanjang rancangan ini. Namun saya ingin teruskan kepada soalan saya yang terakhir, iaitu selain soal akses pendidikan dan kualiti perkhidmatan kesihatan, apakah perkara lain yang mesti dititik beratkan oleh kerajaan bagi memastikan tidak ada yang ketinggalan di Sarawak dan juga di Sabah? Saya rasa yang paling penting ialah untuk meningkatkan, merancangkan ekonomi, menambahkan infrastruktur, api, air, jalan raya, perhubungan lah, telekomunikasi, dan of course kepada peluang pekerjaan, sebab kita perlu menambahkan peluang pekerjaan
bukan saja untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dan sebagainya, tapi juga peluang pekerjaan untuk mereka yang telah hilang pekerjaan sebab COVID-19 dan juga peluang pekerjaan untuk graduan-graduan kita, sebab negara kita akan bertambah lagi dari segi bilangan orang muda, youth. Jadi kita perlu memikirkan hal peluang pekerjaan mereka. Itu. Soalan saya walaupun dah habis, saya sebenarnya nak tanya satu lagi pendapat peribadi kepada Yang Berhormat Senator kita adalah apakah aspirasi Yang Berhormat untuk negeri Sabah dan Sarawak, terutamanya selepas kita melihat apa yang telah dibentangkan dan telah disampaikan, amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengenai RMK 12 kini. Jadi your personal opinion, your aspiration. Aspirasi saya ingin melihat dan saya rasa ini dapat dicapai. Saya mahu kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Ya. Gaji pekerjaan banyak, gaji yang bagus ya untuk rakyat supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Itu aspirasi saya. Terima kasih, itu dia tadi. Thank you so much. Begitu bagus sekali jawapannya. Jadi itulah dia yang apa yang ingin sekali di dalam hati Yang Berhormat Senator adalah untuk agar masyarakat kita sejahtera. Peluang pekerjaan sama rata across the board, infrastruktur. Kita bercerita tadi mengenai the infrastructure, kita bercerita mengenai ekonomi, kita bercerita mengenai pendidikan dan peluang pekerjaan, dan agar anak-anak muda kita ni dijaga kerana mereka adalah they are our future kan. Jadi alhamdulillah Yang Berhormat Senator kerana telah sudi untuk bersama kami. Untuk pengetahuan kalian semua, beliau bukan kaleng-kaleng orangnya. Background beliau adalah legal, jadi tentu sekali banyak benda yang telah dianalisa untuk kesejahteraan negeri Sarawak. So bagi pihak saya Rasadi Barazzi mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan harapan saya agar RMK 12 ini akan memberikan kesejahteraan bukan saja on paper tetapi in real life, insya-Allah. Jadi harapan kami semua agar semuanya akan berjalan dengan sejahtera dan semoga RMK 12 ini membawa lebih cahaya dan ceria buat keseluruhan negara kita. Terima kasih. All Malaysian. Jadi dengan itu sekian saja daripada saya Rasadi Barazzi. Terima kasih kerana telah sudi untuk bersama kami di dalam rancangan Temu Janji Bersama Rais. Assalamualaikum.